Kalau lalu jenazah, diri, tengok. Dia ni ahli syurga ke ahli neraka? Lalu orang tanya, macam mana kita nak tahu dia ahli syurga ke ahli neraka? Dia tanya yang lain soalan demikian. Ibnu Mas'ud berkata, dengan mendengar percakapan manusia mengenai dirinya, kerana mereka adalah saksi-saksi Allah di dunia ini. Senangnya, saya nak sebut mudahnya boleh. Orang yang soleh ni kalau dia meninggal dunia, kalau dia ni orang yang baik, berduyun-duyun manusia ni datang semayang jenazah dia. Manusia ni akan tergerak hati. Orang soleh tu tergerak untuk nak mensolatkan jenazah dia. Allah jadikan masa tu tepat dengan sesuai dengan orang semua untuk mensolatkan jenazah dia. Ni orang soleh. Kita tahu, mesti orang soleh. Kalau kita pergi semayang jenazah, waktu mana kita pergi semayang jenazah tu tengok orang soleh, ramai je orang soleh yang ada. Mesti orang soleh. Orang ni mesti orang soleh. Maknanya dia ni ahli syurga. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan tentang mengenai ciri-ciri penduduk syurga dan neraka serta seburuk-buruk manusia. Manusia-manusia yang buruk ni macam mana? Dan kita masih lagi dalam cerita tentang keadaan ini supaya kitanya bila kita sampai di akhirat nanti, kita termasuk di kalangan ahli syurga dan kita ni terjauh daripada ahli neraka. Yang ni yang perlu kita lakukan di dunia ini lagi. Ana sebut banyak kali dah, sepanjang kita hidup di atas dunia ni, kita mesti memposisikan terus diri kita. Jangan sampai kita nak memposisikan diri kita waktu mana kita dah menghadap di hadapannya. Islam dia tak ajar demikian. Islam dia ajar hidup kita ni kita posisikan sekarang. Kita tengok dalam hidup kita, ada tak ciri-ciri ini pada diri kita? Ataupun kita minta supaya bila kita sebut tentang neraka tu, kita minta supaya Allah jauhkan kita daripada neraka itu sendiri. Ini benda yang perlu kita faham pada diri kita ni. Hari ni kita sambung Ibn Majah juga meriwayatkan dengan sanad tersebut, dan Rasulullah bersabda, kesaksian satu golongan dan orang mukmin adalah saksi Allah di atas dunia ini. Disebut bahawa orang mukmin ini menjadi saksi Allah. Maksudnya bila kita orang mukmin iktiraf kita ni ahli syurga, maka kita ni ahli syurga. Bila orang mukmin yang lain menganggap kita ni ahli neraka, tambah orang soleh, dia tengok kita ni, perangai kita, sikap kita ni ahli neraka, itu menunjukkan kita ni ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Perlu dalam hidup kita ni untuk kita merapatkan diri kita dengan orang mukmin. Jangan kita rapat diri kita dengan orang kafir, jangan. Kerana kekufuran itu tidak membawakan kita kepada syurga Allah. Yang ni yang kita kena faham dalam kehidupan kita seharian. Sampai Allah pesan banyak kali kan, kita dengan orang kafir ni jangan jadikan dia teman kita. Jangan jadikan dia ni pemimpin kita. Jangan disebut demikian. Kenapa Allah ajar demikian? Nak suruh kita ni, jangan kita ni terikut dengan dia. Akhirnya kita terhumban ke dalam kawah api neraka Allah. Banyak dalam ayat-ayat Quran Al-Karim. Dalam surah An-Nisa kita belajar. Orang kafir ni, dia tak tunjuk jalan. Illa tariqa jahannam. Kecuali dia akan tunjuk jalan kita ke neraka jahannam. Bila kita masuk dalam neraka jahannam, khalidina fiha abada. Kekal dalam neraka jahannam itu. Jadi kita ni, hidup kita mesti dengan orang mukmin. Macam mana nak suruh orang mukmin ni sentiasa tunjuk jalan hidup kita ni? Jangan sampai peringkat kita ni
Bila kita menghadap depan Allah, tiba-tiba kita baru nak cari orang mukmin untuk jadi teman dalam kehidupan kita. Yang ni disebut sama juga dengan riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat Al-Bukhari daripada Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, siapa yang mempunyai saksi kebaikan 4 orang saja atas dunia ini. Siapa-siapa yang dia nampak kebaikan yang dia buat. Seramai-ramai mana yang dia nampak kebaikan yang dia buat. Maksudnya dia ni orang ahli syurga ni. Seramai 4 orang je. 4 orang je. Maka Allah Ta'ala pasti akan masukkannya ke dalam syurga. Maknanya 4 orang mukmin yang mengiktiraf kebaikan dia. Yang dia buat benda yang baik. Maknanya 4 orang saja. Kami bertanya, bagaimana jika 3 orang ya Rasulullah? Kalau tak cukup 4 orang ni, nak cari 4 orang ni susah Rasulullah. Kalau 3 orang Rasulullah jawab, juga 3 orang. 3 orang pun 3 orang dah. Kerana apa dia? Kerana orang nak cari orang buat baik. Maksudnya orang yang nak pada syurga dia tak ramai atas dunia. Yang hidup nak, yang dinamakan dengan kebaikan pada diri dia. Kami bertanya lagi, bagaimana dengan 2 orang saja ya Rasulullah? 2 orang yang tengok dia ni ahli syurga ni, jadi saksi. Aku sanggup jadi saksi terhadap amalan dia. Kerana dia ni orang begini hidup dia. Baginda menjawab, juga 2 orang. Kalau 2 orang pun 2 orang lah, kata Rasulullah. Maknanya apa dia? Susah nak cari orang yang betul-betul nak pada syurga Allah di atas dunia ini. Seterusnya kami tidak bertanya mengenai seorang. Maknanya sahabat-sahabat kata, kalau tanya seorang pun mungkin Rasulullah jawab seorang pun seorang lah. Nak sebutnya sampai 2 orang tu kami diam sudah. Kami tak sanggup lagi dah. Nak sebutnya susahnya nak cari orang nak pada syurga. Para hadirin sekalian tengok kita ni kan. Kita ni di kalangan kita ni senang ke nak cari di kalangan kita ni yang nak pada syurga? Kerana ramai di kalangan kita ni terkeliru dengan dunia. Kita hidup kan. Kita perhati diri kita sendiri ni. Betul ke kita nak ke syurga? Kalau betul kita nak ke syurga kan, mesti sembahyang kita khusyuk. Mesti kita ni dalam hidup kita ni rasa tak sayang dengan dunia. Tapi kalau kita menang balik pada diri kita ni, kita menyayangi dunia ni kuat sangat dibandingkan dengan kita menyayangi akhirat dalam hidup kita. Menandakan apa dia? Nak cari orang yang betul-betul nak dapat syurga ni, di kalangan kita ni yang nak betul-betul syurga ni payah sangat. Payah kita nak berjumpa. Sampai Rasulullah kata, kalau ada 4 orang boleh jadi saksi ataupun maknanya dia di kalangan ahli syurga lah. Sahabat kata, kalau 3 orang pun 3 lah. Kalau 2 orang pun 2 orang lah, kata Rasulullah. Kerana ramai dalam hidup kita ni terperangkap dengan dunia. Bila kita terperangkap dengan dunia, menyebabkan di waktu ini, bila kita terperangkap dengan dunia, kita tak nampak akhirat Allah dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita ni, macam kita tak payah sebut ada orang lain, kita sebut diri kita sendiri. Pernah tak kita buat jadual, malam pertama kita di barzah, kita nak makan apa? Dalam hidup kita. Pernah tak dalam hidup kita ni kita bayang, malam kedua dalam kubur bagaimana pada diri kita? Malam ketiga nak buat apa dia? Bangun daripada kubur nak naik kenderaan apa? Kemudian kita melalui titian sirat tu bagaimana? Dan kita bayang dari kita ni, bila ular besar sebesar tengkuk unta tu melilau dekat tu badan kita ni. Saat kita dalam kubur, kita nak buat macam mana? Nak matikan ular ini. Bila lipan yang merah tu depan mata kita ni, lalu depan mata kita, kita nak buat macam mana saat demikian? Nak suruh ulat yang keluar tu badan kita ni, bau hangir busuk ni, besar-besar yang keluar daripada perut kita ni, saat mana kita dalam kubur seorang-seorang tu, kita nak buat macam mana? Cuba kita bayangkan pada kita. Ada kita buat satu benda ni, kita kata saya nak padamkan yang ni. Saya buat yang ni supaya tak berlaku yang ni pada diri kita. Ni kerana apa dia? Kerana kita tak nampak tentang akhirat, tak nampak dalam hidup. Yang kita nampak dunia je yang kita nampak. Dunia ni, kita nampak lapisan dunia ni yang depan mata kita je. Di sebalik sana kita tak nampak benda apa yang sedang ada buruknya dunia di belakang kita. Kita nampak depan je, nampak cantik je memanjang. Kita tak nampak bagaimana buruk dan hodohnya yang digambarkan dengan waktu mana Rasulullah nak pergi Isra' Mi'raj tu, seorang perempuan tua yang penuh dengan barang kemas, yang penuh dengan solekan tu badan, sedang memanggil-manggil Rasulullah. Dia tanya, siapa orang perempuan tua tu Rasulullah? Rasulullah tanya, siapa dia? Orang tu, wahai Jibril. Malaikat Jibril jawab, tu dunia. Kalau kamu paling
Rasulullah, kalau kamu paling, ramai umat kamu paling. Sambil-sambil Rasulullah tak paling tu, pun umat Rasulullah paling juga dengan dunia. Kita kan terperangkap juga dengan dunia. Kita kan senang je nak kata, ustaz kata terperangkap dengan dunia ni kat mana ustaz? Kita ni tak terperangkap. Kita ni cuba kita perhati, berapa kali kita baca Quran, kita boleh mengalir air mata. Baca Quran. Kita dengar Quran, ada kita nak menangis teresak-esak baca Quran. Dengar Quran tak boleh mengalir mata. Dengar lagu Hindustan mengalir air mata pula kita. Senang je kitanya. Dengar lagu-lagu feeling sikit je, mula terbayang-bayang zaman 60-an, 70-an dahulu. Mula kita jadi demikian. Kenapa kita jadi demikian? Jawabnya kerana kita terperangkap dengan dunia. Yang menyebabkan payahnya nak jumpa orang yang sanggup menjadi saksi pada kita dengan amalan yang kita lakukan di atas dunia ni. Sebab tu kadang-kadang kan anak kesian tengok bila selesai sembahyang jenazah tu, ada orang kita ditanya, apa yang nak dikatakan pada mayat ni? Kemudian masing-masing jawab, baik jawab. Baik itu kebanyakan menipu je semua. Masing-masing sebut tu bukan daripada hati. Sebut daripada mulut je. Nak suruh jangan orang kata je. Kalau kita kata tak baik, mesti orang pandang muka kita. Mesti orang pandang muka kita kan. Nak sebutnya gambaran, bukan begitu sebenarnya. Biar datang daripada keikhlasan hati orang melihat kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang kita buat ni memang orang ni ahli syurga. Boleh kita nampak jelas-jelas. Kita bayangkan, Datuk Dr. Harundin, Allah yarham, misal contoh. Siapa yang berani kata dia ahli neraka lagi? Dengan kebaikan yang dia buat. Dengan yang dia buat kan, tolong orang, bantu orang sakit dan tunjuk jalan kuliah. Kuliah pula tak ada tengking-tengking macam kita kan. Lembut je sampai tertidur orang dengar ni. Waktu mana dia kuliah tersebut. Maknanya dia lembut je orangnya. Kemudian meninggal dunia begitu. Siapa yang nak kata dia ahli neraka lagi? Ini contoh yang demikian. Allah yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Dengan sikap dia tu kan. Dengan cara dia hidup, dia mentadbir negeri Kelantan. Sampai peringkat demikian. Siapa nak kata dia ahli neraka lagi? Contoh-contoh yang begini. Maknanya, orang semua bertahu, ni orang soleh. Allah yarham Datuk Ishaq Baharul. Contoh yang mudah di kalangan kita kan. Bekas mufti negeri Selangor ni. Nak gambarkan tentang bagaimana orang yang soleh-soleh sebegini. Kita nak kata dia ahli neraka lagi. Susah dah. Dengan apa dia? Kebaikan dia tu melampaui. Orang semua tahu tentang baiknya dan solehnya orang yang sedemikian rupa. Ini kita pun kena begitulah. Dalam hidup kita. Kalau dah sampai lebih pada 4 orang yang kata kita ni ahli syurga, confirm syurga lah kita. Itu cara dalam hidup kita. Abu Muhammad Abdul Haq mengatakan bahawa hadis ini dikhususkan dan yang sebelumnya bersifat umum. Jika ramai saksi dan lisan orang Muslim yang menyatakan mengenai kebaikan dan memuji sifat solehnya, maka dia mesti masuk dalam syurga Allah. Wajib dia masuk syurga. Kita ni maknanya, biar kita ni buat amalan soleh. Kadang-kadang kan, tak terkenal pun kita dengan buat amalan soleh. Tapi, bila kita mati, orang tahu dia buat amalan soleh. Misal contoh yang mati ditimpa keren dekat Mekah, misal contoh. Seorang guru kan, guru perempuan yang pergi buat haji. Kemudian, bila dia meninggal dunia, baru orang kenal dia. Baru orang tahu cerita, oh, orang ni. Dia meninggal dunia dalam keadaan sebegitu. Nak sebutnya, contoh, ada orang yang tak kenal langsung di kalangan manusia. Tak ada siapa pun yang nak sebut tentang diri dia di waktu ini. Tapi bila dia mati, orang bercakap tentang kebaikan yang dilakukan itu sendiri. Ramai orang-orang yang demikian yang Allah jadikan. Apatah lagi, memang jelas-jelas kebaikan dia itu ditunjukkan untuk kesejahteraan manusia ini sendiri. Di antara maksud hadis ini dinyatakan oleh Hamad bin Al-Sari daripada Ishaq Ar-Razi, daripada Abu Sinan, daripada Abdullah bin As-Sa'id. Dia berkata, jenazah melalui Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia berkata kepada seorang lelaki, berdiri dan lihatlah dia. Berdiri dan lihatlah dia termasuk penghuni syurga ataupun penghuni neraka. Lelaki itu bertanya, bagaimana aku akan mengetahui adakah dia termasuk penghuni syurga ataupun neraka? Dan bagaimana aku akan melihatnya?
katanya sahabat ni tanya, kalau lalu jenazah, diri, tengok. Dia ni ahli syurga ke ahli neraka? Lalu orang tanya, macam mana kita nak tahu dia ahli syurga ke ahli neraka? Dia tanya yang lain soalan demikian. Ibnu Mas'ud berkata, dengan mendengar percakapan manusia mengenai dirinya, kerana mereka adalah saksi-saksi Allah di dunia ini. Senangnya, saya nak sebut mudahnya boleh. Orang yang soleh ni kalau dia meninggal dunia, kalau dia ni orang yang baik, berduyun-duyun manusia ni datang semayang jenazah dia. Manusia dia akan tergerak hati. Orang soleh tu tergerak untuk nak mensolatkan jenazah dia. Allah jadikan masa tu tepat dengan sesuai dengan orang semua untuk mensolatkan jenazah dia. Ni orang soleh. Kita tahu, mesti orang soleh. Kalau kita pergi semayang jenazah, waktu mana kita pergi semayang jenazah tu tengok orang soleh, ramai je orang soleh yang ada. Mesti orang soleh. Orang ni mesti orang soleh. Maknanya dia ni ahli syurga. Tapi kalau kita pergi nak semayang jenazah tu, tengok tak ada orang. Yang datang tu mak-mak toleh semua dia panggil. Yang datang nak semayang jenazah dia ni, tak pernah pun nampak. Tak pernah nampak pun di masjid. Nampak. Sama-sama geng dia lah. Puak-puak dia tersebut. Ni mesti ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Satu dengan siapa kita berkawan di atas dunia ni. Kalau kita berkawan dengan orang soleh, bila kita dekat nak meninggal dunia, orang soleh yang akan datang. Kalau kita ni di kalangan orang yang jahat dalam hidup atas dunia ni, bila kita mati tu, kadang-kadang tak ada siapa pun yang nak usung jenazah kita. Tak berebut pun orang nak tolong usung jenazah, nak dihantarkan ke kuburan. Kalaupun datang, orang ni datang ni, kerana apa dia? Malu dengan orang ni. Orang ni pun datang. Lepas tu, bila nak dihantar ke kubur, tak ada perasaan nak pergi ke kubur, hantar jenazah tu sendiri. Ini na'udzubillah min dzalik. Kita ni biar sentiasa pada diri kita ni, dalam hidup kita, sampai peringkat bila kita meninggal dunia, orang soleh pakat doa untuk diri kita. Tanda kita ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu anda pesankan, bila ada kalangan jemaah kita meninggal dunia, kena umum di kalangan kita. Umum. Bila kita umum, kita pakat baca doa. Dan setiap kali mana kita baca doa, sampailah. Dan katakanlah jemaah datang ke majlis ilmu ni. Jemaah datang majlis ilmu ni. Kemudian minggu depan kita tak datang dah. Kerana kita meninggal dunia dah. Tapi minggu depan, kita dapat lagi pahala. Minggu sekali lagi ada lagi pahala. Selagi mana majlis ilmu ni berjalan, selagi tu pahala dapat. Dapat. Walaupun kita dalam kubur dah. Kita dalam kubur, tapi kerana kehadiran kita. Hadir kita dalam majlis ilmu, kita menghidupkan majlis ilmu ni. Sampai bila? Sampai majlis ilmu ni kena gam pada jais. Senang je tu. Bila majlis ilmu ni tak boleh dah, kuliah tak ada dah orang kuliah, habis pahala kita. Selagi mana kita ni ada dalam diri kita ni belajar, selagi itulah kita dapat pahala. Tak percaya cuba try mati ya. Sekarang ni kita tak nampak lagi dah, sebab kita tak, sahabat-sahabat kita yang dah meninggal dunia ni, yang istiqamah datang belajar ni, dia dapat pahala ni saat mana kita sedang berkumpul begini. Maknanya kita berkumpul je, dapat dah, datang dah. Cahaya berderu-deru datang. Kemudian dia rasa setenang-tenang. Dia akan sebut, untung aku, kerana aku dahulu pernah sampai dalam kuliah dahulu. Dulu walaupun aku tertidur dalam kuliah tu pun, misalnya. Tapi aku dapat juga pahala hari ini. Ni nak sebutnya, kerana kita mengikat ikatan sesama kita. Panggil ikatan kesolehan itu, kita ikat di kalangan kita. Ikat dengan cara macam mana? Kita duduk sama-sama, kita mendoakan di antara kita. Mendoakan sesama kita ni, sampai kita yakin, bila kita mati, kita saling bagi syafaat di antara satu sama lain. Itu kekuatan dia mesti ada pada diri kita demikian. Kemudian lelaki itu tanya, bagaimana kita nak tahu orang tu termasuk di kalangan ahli syurga ataupun neraka? Ibnu Mas'ud berkata, dengan mendengar percakapan manusia mengenai dirinya, kerana mereka adalah saksi-saksi Allah di dunia ini. Kamu dengarlah orang cerita tentang dia macam mana. Kalau orang baik ni, orang kan tak berhenti-berhenti cakap. Orang baik ni kan, bila meninggal dunia tu, rasa sayu je rasa. Hari dia tak ada tu, hari dia meninggal dunia tu, dia akan terkesan dalam hidup kita. Para haniskan hidup lama dengan suami kita. Hidup lama dengan isteri kita kan.
Bila hari kematian dia mesti terkesan dalam hidup. Hari kedua lagi terkesan, hari yang ketiga terkesan. Hari itu kita sentiasa mengingat saat mana kitanya diberi kebaikan oleh Allah, saat mana kita hidup bersama dengan mereka. Ini menandakan kebaikan dalam hidup kita. Daripada baik sinilah yang menyebabkan saling mendoa. Kita pun doa, ya Allah, jadikanlah kubur arwah suami aku ni, ya Allah, di antara taman pada taman-taman syurga. Padahal kita ni dah bercerai dah dengan dia. Padahal kita dah tak ada dah hubungan dengan dia. Bila dia meninggal dunia tu, habislah kita dengan dia. Bila kita mati nanti, bila kita masuk dalam kubur nanti, kita kalut ke cari dia? Tak ada. Para sekian mana cari suami kita dah? Masuk dalam kubur tu, cari pemuda-pemuda berbadan sadu dah dia panggil. Cari apa dia? Cari handsome, orang yang handsome je. Ni amalan soleh dia. Amalan soleh kita je. Cari siapa? Cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Habis tu dengan suami kita ni, yang kita sayang, I love you, you love I, dia panggil. Yang ni lah kita ajar, jangan hidup menyintai makhluk. Tetapi hidup ini saling tumpang menumpang di kalangan kita. Kita ni saling tumpang. Cinta kita untuk siapa? Cinta kita untuk Allah. Satu, kita diajar supaya ikat keyakinan kita hanya dengan Allah. Dalam hidup kita ni, jangan ajar diri kita ni mencintai makhluk. Ajarlah diri kita mencintai Khalik. Cintai Allah. Yang ni mulut kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali mana kita nak buat satu benda, kita mesti sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kita sebut nama suami kita, kita nak buat. Ada kita sebut nama isteri kita bila kita nak buat sesuatu. Kenapa Allah ajar sebut nama dia setiap kali mana kita buat sesuatu? Jawabnya, nak suruh kita ni, cinta kita tu biar menebal pada Allah. Ni cara dalam hidup kita ni. Manakala kita dengan dia ni, tiba-tiba kita masih lagi baca doa untuk dia ni, kenapa? Kerana kita melihat bagaimana amalan soleh yang pernah dilakukan dalam hidup kita dengan dia sewaktu mana kita hidup, sewaktu-waktu dahulu. Itu yang menyebabkan doa kita ni baca. Sama juga dengan orang mukmin yang lain. Orang mukmin yang lain ni, dia terkesan dengan kebaikan kita. Dia terkesan. Walaupun dengan senyuman. Para sekalian, jangan pandang lekeh terhadap senyuman saudara kita terhadap diri kita. Kerana dia sedang memberi kebaikan untuk kita. Kita pula, anda biasa sebutkan, kadang-kadang kita senyum ada orang. Orang tak balas balik senyuman. Kita jangan cepat putus asa. Jangan pula kita kecewa. Taubat lahum dah, aku takkan senyum. Kita sebut demikian. Jangan. Setiap kali mana kita senyum ada orang paling. Orang tak nak tengok muka kita kan. Kita senyum. Kita sebut, aku bukan senyum pada kau pun. Aku senyum pada aku sendiri. Kita sedang berbuat kebaikan untuk kita. Kebaikan, setiap kali mana kita buat kebaikan ini, para hadirin sekalian, jangan ingat, kebaikan itu untuk orang. Jangan. Tetapi kita sedang berbuat kebaikan untuk diri kita sendiri. Satu, kita tak pernah kecewa dalam hidup kita. Mana ada perasaan putus asa dalam hidup kita? Ibu-ibu kan kadang-kadang masak. Siap je masak hidang, telefon suami. Suami pun bergegah balik. Sampai ke rumah, suami pun senyum je. Kita kata, jom bang makan. Alah, abang dah makan dah, dia suruh. Abang dah makan dah. Kita menunggu lama. Kemudian suami kita pula balik-balik dia kata, tak nak makan dah. Dia sebut, abang dah makan dah. Waktu tu kecewa tak? Jangan kecewa. Jangan kecewa. Nak ajar dalam hidup kita. Jangan kecewa. Makanlah kita seorang-seorang. Ni nak sebutnya kenapa? Aku bukan buat kebaikan ini untuk suami aku, tapi aku sedang buat kebaikan untuk dia aku sendiri. Waktu itulah kita rasa gembira, aku boleh makan banyak. Maknanya, pada diri kita kena rasa demikian. Jangan kita putus asa. Kalau kita putus asa, syaitan akan masuk. Di saat itulah syaitan akan masuk. Tengok suami kamu, teruk kan? Dia sebut, ada kepatut dia makan seorang-seorang. Yang kamu siap masak, kamu buat semua untuk dia, dia tak hargai langsung. Dia terus naik masuk bilik mandi. Siap semua. Dia terlentang depan televisyen, tengok TV. Kita makan seorang-seorang. Jangan kecewa. Kenapa dia? Kerana kita sedang berbuat kebaikan untuk diri kita. Bukan kita berbuat kebaikan untuk orang.
Kalau ada pun untuk orang, itu bonus untuk dia. Ini cara dalam hidup. Orang mukmin kena jadi begitu. Orang mukmin ni orang yang hidup dia sentiasa sampai peringkat satu hari nanti kita meninggal dunia. Suami kita tak meninggal dunia lagi, dia akan terkenang masakan kita. Dia akan teringat. Anda tengok bagaimana keadaan yang berlaku pada ayah mertua Ana dengan mak mertua Ana. Mak mertua sekarang sedang dalam keadaan kena stroke yang teruk. Kemudian di atas katil dah. Malam-malam sampai tak boleh tidur. Malam-malam keluar ayah mertua ni. Duduk tepi mak mertua ni. Nangis teresak-esak dia. Menangis dia. Dia kata kalau dulu dia sebut ada isteri dia, kalau dulu masakan boleh masak semua, sekarang tak boleh masak. Isteri pun mengalir air mata. Nak sebutnya apa dia? Kadang-kadang kebaikan kita ni tak nampak sekarang. Tapi kebaikan kita ni akan dikenang dalam doa-doa manusia yang mendatang. Yang tu yang kita kena faham pada diri kita. Hari ni orang tak hargai benda yang kita buat. Tapi kita yakinlah benda yang kita buat yang tidak dihargai ini, Allah sedang memerhati pada diri kita. Kita ni syukur tak syukur dengan kita dapat buat kebaikan ini. Kadang-kadang orang kita ni, dia tak rasa ini kebaikan dan dia tak rasa syukur dengan kebaikan dia. Jangan begitu. Dalam hidup kita ni, kita sentiasa rasa gembira. Gembira dalam hidup kita diberi pilihan oleh Allah untuk berbuat baik. Kerana bila kita mati nanti, orang akan jadi saksi. Allah akan hantar orang untuk jadi saksi terhadap kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Sebab tu tak perlu nak gembar-gembur pada orang kan. Bila kita masak sedap je, ambil gambar. Mula nak post dalam IG setengah ni kalangan kita kan. Dia mula nak post dalam IG tu. Bila dia nak post dalam IG dia tersebut, mula dia nak tulis sedap. Orang lain pun tulis nyam. Orang tulis tersebut. Dia mula tu sedap ni, jomlah dia sebut. Yang kawan tu telanai liu. Telanai liu. Jangan sibuk kita dengan benda yang demikian. Tak payah berceritalah kebaikan kita pada orang. Di saat mana suatu hari nanti kebaikan kita akan dikenang oleh manusia yang hidup. Tu benda yang kita kena faham pada kita. Faham ke tak faham ni sastra sikit dia panggil. Bersastra sikit nak suruh kita nampak bagaimana hidup kita ni mesti berbuat baik. Mesti kita jadi orang mukmin. Orang mukmin je boleh buat benda ni. Kalau kita tak mukmin, kita tak akan jadi demikian. Rasulullah sebut ajaban li amril mukmin. Aku takjub dengan orang mukmin. In amrahu lahu khair. Semua yang berlaku dalam hidup dia baik. Rasulullah sebut demikian. Orang mukmin dia. In amrahu lahu khair. Semua yang dilalui dalam hidup dia baik. In asabatud darra sabara. Fakana khairan lah. Kalau dia kena benda musibah dalam hidup dia, dia sabar. Itu yang terbaik untuk dia. Wa in asabatul khaira syakara fakana khairan lah. Kalau dia diberi kebaikan dalam hidup dia, dia akan syukur. Itu pun yang terbaik dalam hidup dia. Rasulullah kata, walaisa dzalika illal mu'min. Tak akan terjadi demikian. Mesti dia seorang mukmin, kata Rasulullah. Rasulullah kata, menggambarkan demikian. Orang mukmin begitu dalam hidup dia. Menjadi kekuatan dalam kehidupan, dalam ketaatan pada perintah Allah. Di antara maksud hadis ini dinyatakan oleh Hamad. Disebut Hamad bin As-Sari daripada Ishaq Ar-Razi, daripada Abu Sinan, daripada Abdullah bin As-Sa'ib. Dia berkata, jenazah melalui Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia berkata pada seorang lelaki, berdiri dan lihat. Dan kamu dengar setiap percakapan manusia terhadap dirinya, kerana mereka adalah saksi Allah Ta'ala di dunia. Abu Muhammad berkata, hamba lagi kat bawah sekali tu, perenggan bawah. Abu Muhammad berkata, tidak dinafikan bahawa apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka dia akan memerintah lisan orang Muslim dengan pujian dan cinta kepadanya. Allah, kalau dia sayang pada seorang, Allah akan campakkan dalam hati seseorang itu, jadi rasa sayang pada kita. Jadi rasa cinta pada kita. Kita tak pernah pun kenal dia. Tapi, bila disayangi, menyebabkan apa dia? Orang ni akan datang berjumpa dengan kita. Orang akan beritahu, saya sukalah dengan kamu. Saya bahagia hidup dengan kamu. Saya seronok dengan kamu. Kenapa? Allah campakkan dalam hati orang tu, dia akan bagi tahu, kamu ni orang soleh. Saya nak tumpang ilmu daripada kamu. Saya nak tumpang kebaikan daripada kamu. Saya nak begini-begini dalam hidup kamu. Ini kita akan dapat daripada mana?
daripada Allah yang hantar orang-orang yang demikian untuk bagi tahu pada kita. Anak nak sebut pengalaman ni, anak rasa sendiri. Anak rasa sendiri. Kadang-kadang kita tak pernah pun jumpa dengan pakcik, makcik ni misal contohnya. Pakcik, orang-orang ni, kadang-kadang kita pergi sekali je tempat tu. Pergi tempat ceramah tersebut, pergi sekali. Lepas pada ceramah tu, dia datang peluk kita ni. Peluk, Ustaz, lama dah rindu nak jumpa Ustaz. Biasa tengok dalam YouTube je Ustaz ni. Ingat ketua rupa muda lagi. Kita pun rasa lega. Nak sebutnya demikian. Kadang-kadang dia datang peluk tu. Ada seorang tu peluk. Bagi letak dalam tangan. Goncang tangan. Bagi cincin. Bagi cincin. Ustaz pakai cincin. Tengok cincin permata tu cantik sangat. Permata yang dia bagi. Ustaz pak. Ni saya memang niat lama dah pada Ustaz. Saya nak tengok Ustaz pakai juga. Dia bagi. Kita je ni tak pakai cincin. Dia tak pakai cincin. Pakailah 2-3 hari. Lepas tu, buang. Rasa bagi pada orang lain pula. Bagi pada siapa-siapa yang sesuai. Anak jenis tak pakai cincin. Rasa tak selesa. Pakai cincin. Walaupun kita tahu Rasulullah ada cincin. Yang Rasulullah pakai di jari dia. Tapi anak tak berapa selesa. Kalau ada cincin je rasa gitu je jari. Nak jalan tu, duduk begitu. Tak sedap dia panggil demikian. Ada yang dia suka sangat ambil kain serban peluk. Balut tubuh badan kita. Ustaz, saya suka Ustaz. Ni kain serban ni saya niat untuk Ustaz. Lama dah saya simpan ni. Nak bagi pada Ustaz. Nak sebutnya, kadang-kadang kita tak kenal pun dia. Tak pernah kenal. Tapi datang dia tu meluahkan rasa kasih dan sayang pada kita. Kadang-kadang tu, ada pakcik-pakcik tu, yang geram tu dia peluk. Peluk. Peluk tu cium. Cucak macam ni. Naik meremang bulu remang kita ni. Nak sebutnya kena cium. Nak cium. Sukanya dia. Nak sebutnya kasih sayang tu datang. Malam baru ni ceramah dekat AU Keramat. Ceramah tentang mengenai persiapan ke barzah. Ceramah AU Keramat. Ada seorang Arab Yaman. Duduk dengan kuliah. Dalam sejam setengah nak ceramah tu. Kemudian rupa-rupanya dia ni imam pada surau tempat yang nak pergi ceramah tersebut. Dia ni orang Arab. Dia anak ceramah dalam bahasa Melayu. Dalam ceramah bahasa Melayu. Bila dia jadi imam, dia sembahyang, dia menangis. Menangis sungguh-sungguh menangis. Dia jadi imam. Sembahyang tu, dia menangis. Menangis sungguh. Siap sembahyang, habis sembahyang. Dia salam dengan kita tu, dia peluk kita ni. Anak kata, suara kamu sedap. Saya dengar tadi sedap bacaan yang kamu baca. Kenapa? Dia kata, saya terkesan dengan ceramah kamu. Kamu faham ke? Saya tak faham, tapi saya terkesan. Dia sebut demikian. Pelik kan? Orang Arab, kita cakap Melayu. Cakap pula, laju-laju cakap kan? Time-time yang tertentu. Tapi dia kata, saya nampak apa yang kamu cerita tentang mengenai saat bila nak mati. Nak menghadap depan Allah. Saya terbayang-bayang. Dia pun sebut, bila saya jadi imam tadi, saya baca ayat Quran. Dia baca sampai waladhdallin amin tu. Dhalin amin. Baca je sikit, menangis tu. Menangis. Menangis dia ni. Maknanya apa dia? Allah campakkan dalam hati dia. Allah campakkan dalam hati seorang ni. Ni nak sebutnya gambaran bagaimana orang yang Allah jadikan dalam hidup ni. Kalau Allah cinta pada seorang, kerana kebaikan yang dia buat, Allah umumkan pada malaikat. Malaikat, aku cinta pada dia. Aku sayang pada dia. Tengok malaikat, hamba ni, dianya sentiasa berbuat kebaikan. Malaikat pun bagi tahu pada makhluk Allah yang lain. Ni Allah cinta ni. Allah sayang hamba Allah ni. Bila Allah sayang pada hamba dia, kamu tolong sayangi sama dia. Lalu kita ni dalam jagaan Allah. Ni yang kita kena jaga dalam hidup kita. Sebab tu jangan buat benda yang dilarang oleh Allah. Bila kita buat benda yang dilarang oleh Allah, sampai peringkat Allah kata aku benci menyampah tengok muka dia. Bila menyampah tu, malaikat pun bagi tahu. Makhluk-makhluk yang lain. Ni Allah menyampah dengan dia. Kita jumpa dengan orang yang dia jahat kan. Kita tengok muka dia tu, kita pun menyampah tengok muka dia. Padahal sekarang perhatikan, kalau orang jahat-jahat tu kan, kita tengok dia tu, tak nak tengoklah dia. Dia ni kalau kita tak tengok lebih baik daripada kita tengok. Nak sebut gambaran apa dia? Gambaran keburukan dia tu menjadikan kehinaan dia untuk senang dia dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Jangan sampai peringkat demikian pada diri kita. Dalam hidup kita ni, biar kita ni sentiasa buat benda yang disuruh oleh Allah.
Sehingga kan kita dicintai oleh makhluk-makhluk Allah. Dan Allah pun mencintai kita. Seluruh alam ini akan rasa seronok dalam hidup kita. Kenapa dia? Kerana kita ikut yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quranul Karim itu sendiri. Para hadirin sekalian kena tahu, pandai beza pula. Ada benda yang kita jangan nampak kena jadi lembut je. Dia jadi lembut pada diri dia. Tak betul kan? Dalam hidup orang Islam ni, dia panggil asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang Islam ni dengan orang kafir mesti tegas. Asyidda'u 'alal kuffar. Orang kafir ni dengan orang kafir kena ada pendirian kamu. Nampak cara kamu, hidup kamu. Tapi dengan orang Islam, ruhama'u bainahum. Saling berkasih sayang di kalangan mereka semua. Kita ni tak dengan orang kafir nak belah lembut. Manakala dengan orang Islam, kita bertegas. Yang ni yang silap. Jangan begitu dalam hidup. Dengan orang mukmin ni, biar kita rasa kasih sayang sesama kita. Sehingga akan dijadikan pujian. Firman Allah Ta'ala, Innal ladhina amanu wa amilus salihat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal salih. Sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih, lalu Allah jadikan Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih dan juga sayang. Rasa kasih sayang dia panggil. Wudda. Kita jadi rasa kasih dan sayang pada orang yang jadi macam mana? Beriman dan beramal salih. Sampai hari ni kan kita rasa kehilangan. Allah yarham Tok Guru Haruddin saja. Rasa kehilangan dalam hidup kita. Rasa hilang dalam hidup kita ni. Allah yarham Tok Guru Abdul Aziz Nikmat. Rasa hilang dalam hidup kita ni orang-orang yang alim. Kenapa? Allah tanamkan dalam jiwa setiap orang yang beriman ini perasaan wudda. Wudda ni maknanya rasa mendalam rasa kasih. Terkesan dalam hidup kita. Macam kita kan kadang-kadang kita dengan sahabat-sahabat kita ni rasa terkesan dalam hidup. Ana dengan Allah ya rahmat Ustaz Nur Azli Musa. Ana sentiasa sahabat-sahabat bila sahabat-sahabat keluar gambar kita dengan waktu mana saat bersama dahulu. Duduk dengan bersahabat dahulu. Mengalir mata. Ada sahabat-sahabat sambil-sambil bawa kereta tu teringat pada Allah yarham Ustaz Nur Azli Musa tu. Mengenang air mata. Tak adalah rasa. Rasa Allah jadikan dalam hidup rasa wudda. Wudda ni maknanya rasa mendalam, rasa kasih dan sayang dalam hidup kita. Rasa macam ada lagi orang macam ni. Orang-orang yang soleh-soleh ni, kita ingat saat gurau senda kita, saat kita berjalan, kita makan. Sama juga dengan perhadiskan. Bila kita dengan suami kita ni, yang suami kita ni jenis jaga taat pada perintah Allah, mendalam rasa kasih dan sayang kita dalam dada kita ni. Kecuali dengan orang yang kita berasa benci kan. Bila dia buat jahat, sepak terajang kita, dia buat khianat pada kita, dia saat tersebut barulah kita ni rasa tak payah sebutlah orang ni, biar mampu-mampulah dia. Kita sebut demikian. Dia ni bukan boleh baik pun dengan kita sebut. Ni kita tak nak orang yang jahat-jahat ni datang dekat dengan diri kita. Allah sebut demikian. Innal ladhina amanu. Bila kamu beriman pada Allah, orang yang beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan jadikan dalam hati seorang itu perasaan kasih dan sayang untuk diri kamu. Allah campakkan jadi demikian. Kita kan dengan anak-anak kita kan, kalau anak-anak kita yang soleh ni kan, terkesan kita. Anak kita, dia pergi menghafal Quran, dia balik-balik, dia jadi tu imam di kalangan adik-beradik dia. Dia jadi adik. Semayang berjemaah tu, dia jadi imam, adik-beradik. Baru umur 13 tahun. Baca surah Al-Mulk disebut. Baca surah Al-Mulk. Kita yang duduk kat belakang ni, ngalir mata puas hati aku. Sejuk pun aku rasa. Dia ni kalau aku mati nanti, dia boleh solat jenazah aku. Kita pun puas hati kita. Kita dengan dia tu, wudda. Rasa nak je masak apa yang dia nak makan. Kita rasa je, kita akan tanya, abang nak ke mana? Abang nak apa dia? Wudda tu lahir. Siapa yang jadikan demikian? Sayaj'alu lahumur rahman. Allah yang bersifat ar-Rahman masukkan dalam hati kita wudda, perasaan kasih dan sayang itu dalam jiwa seorang mukmin. Kita dengan jiran-jiran kita yang baik-baik kan, seronoknya kita. Alhamdulillah dapat jiran yang baik tu.
Kena dapat jiran hantu, nanya kita. Jiran-jiran yang baik-baik ni, rasa kita macam adik-beradik je kita dengan jiran. Setengah-setengah orang tu, kalau dia berjiran sungguh, baik sungguh, dia buka je pagar tu. Pagar sebelah-sebelah tu, orang tanya kenapa buka? Sama je kami. Kalau jiran dia parking kereta depan rumah dia tu pun, tak ada nak rasa marahnya. Tak ada perasaan nak marah dia. Tak apa, parking je lah. Demikian. Tapi orang yang kita tak ada perasaan wudan ni, parking depan rumah kita, panggil tu imam sembahyang hajat terus. Nak sebut gambaran bagaimana perasaan bencinya kita dengan demikian. Rasulullah bersabda, jika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka dia akan berfirman, wahai Jibril, Allah akan sebut terus pada Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Ni nak sebutnya. Cari cinta kita dengan Allah. Biar kita ni beria. Ni yang Anda sebut bagaimana nak bercinta dengan Allah. Kita kena belajar lah. Jangan belajar nak bercinta dengan manusia je. Belajar untuk bercinta dengan Allah. Macam mana? Baca Quran, saya contoh. Ni cara nak suruh lahirkan rasa cinta pada Allah. Macam mana nak suruh cinta pada Allah? Bangun tahajud malam. Ni saat-saat kita berkhalwat dengan Allah. Kita bisik dengan Allah. Cerita kita. Malam bangun tahajud tu, sebut je cerita pada Allah. Ya Allah, aku ni ada 5 orang anak. Anak yang pertama ni perangai dia macam ni, ya Allah. Anak yang kedua macam ni. Anak yang ketiga kita cerita. Aku pula diberi seorang suami, ya Allah. Suami pula ada nakal-nakal sikit. Macam contoh. Cerita pada Allah. Sebut je pada Allah. Ya Allah, aku ni begini dalam hidup. Dalam hidup kita ni. Tak perlu kita nak bersastra-sastra. Tak perlu. Anda sebut banyak kali dah. Setengah di kalangan kita ni, telefon pada anak, Ustaz, nak baca doa apa Ustaz? Malam-malam bangun tahajud. Nak baca buat macam mana Ustaz? Tak perlu kita. Bahasa mudah je. Cerita je pada Allah. Angkat tangan, sebut. Sampai kita sebut, ya Allah, aku buat dosa begini. Sampai aku tak boleh nak sebut dosa-dosa aku ni, ya Allah. Kita pun diam, niti hai mata kita. Malam-malam hari. Ni cara bercinta dengan Allah. Tak perlulah nak guna bahasa yang pelik-pelik. Angkat tangan. Semilir angin yang berlalu. Kita sebut. Gitu. Di saat mana senja yang menjelang tiba. Sudah dia. Sudah bahasa dia tu. Dia nak sebut apa dia tu. Pada diri dia tersebut. Jangan, tak perlu. Dengan Allah ni, mudah je kita sebut. Kalimah yang mudah je. Allah ni aliman hakiman. Allah ni maha mendengar. Lalu dia sebut terus, Jibril, aku mencintainya. Kemudian dia menyeru di langit, Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah dia. Malaikat Jibril sebut terus, wahai seluruh makhluk di langit ini, Allah sedang mencintai hamba itu. Maka cintailah kami. Kita pun, Allah istihar. Bila kita pandai cari jalan, ni selok-belok untuk nak mencintai Allah. Kita dah jumpa dah, lalu diumum oleh malaikat Allah. Orang ni dicintai di sisi Allah. Jalanlah ke mana pun. Kita dalam jagaan Allah. Kita dalam jagaan Allah. Yang ni kesan daripada mana? Kesan daripada kita pandai untuk menarik perhatian Allah untuk kita. Daripada mana? Mencintai Allah dengan keikhlasan amalan. Orang tanya, saat nak cinta pada Allah ni macam mana? Ikhlaskan amalan. Amalan ni tak payah buat kerana orang, tapi buat kerana Allah. Kita akan dicintai di sisi Allah. Allah ni bukan nak pada kita makan minum, tak. Bukan Allah nak pada kita ni yang namakan dengan yang lain, tak. Allah nak suruh kita jadi hamba pada dia je. Hamba pada dia apa dia? Ikhlas. Dalam sisi apa pun, tak pernah nak rasa nak ungkit-ungkit dalam diri kita. Ini tanda kita sedang bercinta dengan Allah. Kita buat tu tak ada pujian orang pun tak apa. Kita tak kisah pun orang nak puji ke tak puji. Yang penting Allah mula istihar kita menjadi kekasih kepadanya. Itu cara demikian. Diistiharkan. Lalu penghuni langit mencintainya. Kemudian diberikan kesejahteraan baginya di bumi. Senang je hidup kita. Tak rasa sesak. Tak ada rasa sesak dada, tak ada. Semua yang menimpa diri kita, semuanya kita serah balik pada Allah. Ufawwidu amri ilallah. Aku serah segala urusan ini kepada kamu, ya Allah. Kita tak ada rasa nak kecewa ke. Orang sakitkan hati kita pun tak ada apa pun pada kita. Yang penting kita dengan Allah.
Kita sebut demikian. Demikianlah juga dengan orang yang dimurkai oleh Allah sama juga. Siapa yang dimurkai di sisi Allah, Allah sebut, aku benci tengok muka dia. Ada orang yang Allah tak nak cakap dengan dia, tak nak tengok muka dia. Di hari kiamat nanti, ada orang yang Allah tak nak tengok muka dia. Allah tak pandang muka dia. Wala yukallimuhumullah. Allah tak nak cakap dengan dia. Wala yuzakkihim. Allah tak pandang langsung untuk dibersihkan dia. Walahum azabun alim. Bagi mereka ni azab yang amat pedih. Bila? Di dunia ni lagi. Di dunia ni lagi, Allah dah istihadah. Dia ni aku tak suka. Bila tak suka, hidup dia sengsara. Kita tengok rumah dia besar, kereta dia mewah, tapi sengsara. Dia sengsara dalam hidup dia. Kita tengok segala nikmat yang dia ada tu menjadi beban dalam hidup dia kembali. Tekanan dalam hidup dia. Abu Muhammad Abdul Haq berkata, beberapa orang Islam telah melihat ulama yang saleh. Banyak pujian untuk mereka dan hati diberikan pada mereka selama mana mereka hidup dan sepeninggalan mereka. Ada juga yang ketika dia meninggal dunia, ramai yang mengiringi dan memikul jenazahnya serta disibukkan olehnya. Mungkin Allah Ta'ala menambahkannya dengan makhluk daripada golongan jin yang beriman atau yang lain dalam bentuk manusia itu sendiri. Nak sebutnya, sayang Allah pada dia tu, boleh tengok sampai hari kematian dia, berebut-rebut orang nak usung jenazah. Berebut di saat mana nak menghadap depan Allah tu, nampak bagaimana kasih dan sayang Allah untuk diri. Anda rasalah Allah yarham Ustaz ni, Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat tu, anda usung jenazah tu ringan, tak terasa lah kita. Lepas tu awan tu iring ke atas. Sepanjang daripada rumah dia nak ke kubur tu dalam 10 minit sampai. Tapi hari tu nak sampai di kubur tu ramai sangat orang ni, sejam setengah. Usung. Berpeluh ni Allah saja yang tahu. Tapi yang tengok awan tu iring, awan ke atas. Bila turun jenazah dia dalam kubur tu, gugur daun-daun, bunga-bunga tu gugur. Bau wangi semerbak keluar daripada kubur tu. Kita Allahu Akbar, puas hati aku. Puas hati kita boleh usung jenazah walaupun dia bapa saudara kita, walaupun dia ni orang alim di kalangan kita, tapi puas hati aku telah usung jenazah ahli syurga Allah SWT. Kita boleh sebut sampai tahap demikian. Kerana pada kesalehan yang ada. Ialah anda tak jumpa lah dalam keluarga ni, soleh dia tu tak boleh nak dibayang. Sampai tengah-tengah dia sakit tu, dalam sambung dengan air kencing tu, dengan beg air kencing tu, malam-malam anak cucu tidur anak cucu ni, bangun dia tahajud. Anak bercakap dengan dia tu, bincang dengan dia, kata dalam ditanya anak, mak sendiri dia panggil mak ni Ahmad Dasuki ni dia panggil mak bangun tahajud tak malam-malam, dia tanya. Kita pun betul terang, kadang-kadang bangun, kadang-kadang tak bangun. Banyak tak bangun kita sebut. Banyak tak bangun daripada bangun kita sebut. Kita sebut dia. Dia kata ayah Zik, dia bahasakan diri dia ayah Zik, sepanjang ayah Zik ingat 2 kali je ayah Zik tak bangun. Sepanjang daripada akhir balik sampai hari ni, 2 kali je tak bangun tahajud malam. Kita diam, tak boleh sebut. Kalau sebut, malu kita. Kalau kita ni, sepanjang kita ingat 2 kali je baru bangun. Kalau kita nak jawab, nak sebutnya, hidup dia tu solat jaga. Dalam keadaan bawa kantung kencing tu, dengan azan turun tu, lembik-lembik, letih-letih tu turun semayang dekat luar. Tak semayang dalam masjid. Takut ni bawa bekas air kencing ni, semayang dekat sah yang pertama tu kat luar masjid. Nak sebutnya solat, jaganya. Allah jadikan orang macam tu. Hidup dia ni, kalau bulan Ramadan tu, duyun-duyun orang direct datang. Dia bagi duit tu RM50 orang yang minta derma. Kadang-kadang orang Kelantan, budaya orang Kelantan, dia numpang dengan begitu. Bagi. Tak ada susu anak pun minta dengan Tok Guru. Datang berjumpa bagi tahu. Tok Guru, anak nak bayar yuran sekolah, tak boleh Tok Guru. Masuk dalam rumah, ambil duit, bagi. Ambil bayar yuran. Tak pernah dia ni nak halau orang ke, nak kata, pergi balik lah pergi. Asyik minta je. Tak ada. Bagi je dalam hidup dia. Bulan Ramadan tu, kalau masuk bulan Ramadan, mestilah beli kain, nak bagi-bagi pada orang ni sendiri. Nak sebutnya hidup ni yang demikian rupa. Tak berjumpa dah kita orang yang sesoleh itu.
sepanjang anak hidup tu, dengan duduk atas rumah tersebut, anak tengok macam mana solehnya dalam hidup orang yang demikian. Wali-wali Allah dipanggil. Ni sampai peringkat bila dia meninggal dunia, ramai orang mengiringi dan memikul jenazahnya, serta disibukkan olehnya. Orang ni berebut-berebut. Mungkin Allah menambahkan lagi dengan makhluk daripada mana? Daripada golongan jin yang beriman atau yang lain dalam bentuk manusia. Kita tanya, datang daripada mana ramai-ramai orang? Dekat dengan 300,000 ke 400,000 orang ada. Yang datang tu, doyun-doyun. Dia meninggal dunia malam Jumaat kan. Senang elok, malam Jumaat tu, orang datang tu, Allah kita tengok. Nak sebutnya berdoyun-doyun. Datang manusia ni. Siapa ni datang ramai-ramai? Boleh jadi makhluk jin yang beriman dan juga makhluk-makhluk yang lain. Ya Allah jadikan dalam bentuk manusia itu sendiri. Ni. Kita berhenti cakap ni lah. Orang nak datang main Jumaat pula ni, kena marah kita tak negeri ini. Kita mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. Allah bagi peluang pada kita insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, ada jemaah kita yang kena akan membuat pembedahan hempedu pada hari ini. Jadi kita doalah mudah-mudahan Allah sembuhkan hamba Allah ini, jemaah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma shfi marda rusnani Ibrahim. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Allahumma shfi marda auladana. Allahumma shfi mardaha. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maklumkan tentang misi Cakna Dapur ini, kita sedang mendapatkan, kita sedang mengagih-agihkan bantuan makanan-makanan kita bagi pada ni. Berlaku pula PKPD yang baru ni pula. Lalu kita agih-agihkan nasi bungkus, kemudian kita agihkan lauk-lauk kepada masyarakat yang bersusahan, yang kesusahan di kalangan mereka. Jadi saya harap supaya tuan-tuan yang ada dana, tuan-tuan yang ada rezeki sikit, pakak-pakak infak dalam nombor akaun Matan Center tu. Kemudian tuan-tuan maklum terus kepada talian 013 906 1204. Maklumat untuk kita nak agihkan bahagian-bahagian keuangan ini sendiri insya-Allah. Kemudian jangan lupa terhadap kitab yang saya sentiasa ulang, jadikan kematian kita husnul khatimah. Ini kitab yang penting sangat, dan juga kitab persiapan menjelang kematian. Macam mana kita nak lakukan dalam hidup kita bila kita dekat nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua ini dapat manfaat pada diri kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندب
نفك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم، وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم، وبكل القوة نردعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم، ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم، وبكل القوة ندفعهم. لن نرضى بجزء محتل، لن نترك شبرا للذل، ستمور الأرض وتحرقهم، في الأرض براكين تغلي، في الأرض براكين تغلي. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم، ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم، وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم، ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم، وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم، ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم، وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معارك. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله وآله والأحبة